ta'ala barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pagi ini. Pagi ini alhamdulillah dapat bersama lagi. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Tok. Tajuk kita hari ini ialah berfikir sebelum bercakap. Berfikir dahulu sebelum bercakap. Sebelum buka mulut, buka otak dulu. Sebelum buka mulut, buka otak dulu. Buka minda dulu. Sebelum buka mulut. Sebelum buka mulut, buka otak dulu. Seronok juga quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Think before you speak. Think before you speak. Wow. Fikir sebelum kamu bercakap. Walaupun kita nak bercakap yang baik, yang baik pun kena fikir. Bukan sahaja fikir dari segi poin-poin yang kita nak bercakap, tapi juga fikir nada suara nak bercakap. Mendayu-dayu ke, marah-marah ke, tengking-tengking ke, mencarut ke, memuji ke, itu juga kena fikir. Poin-poin kena fikir. Poin apa kita nak cakap? Adakah betul, adakah sesuai dengan masa, tempat dan orangnya? Ataupun nada itu penting. Nada menegur, nada marah, nada juga kena fikir. Think before you speak. Wow. Jagalah lidah kita. Jaga lidah. Choose your word wisely. Put your brain in gear before you put your mouth in the motion. Wow. Orang putih sikit pagi ni. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Kau apa day hari ini? Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. Berfikir dulu sebelum bercakap. Jangan bercakap sebelum berfikir. Jangan bercakap tanpa mahu berfikir. Berfikir dulu. Walaupun kita tahu jawapannya, tahu. Walaupun kita faham. Walaupun kita rasa kita betul. Tapi masih kena fikir. Masih kena filter. Allah beri kita otak, kita kena filter. Akal, bukan saya otak. Binatang pun ada otak, tapi kita ada akal. Itu membezakan manusia dengan haiwan. Haiwan juga ada otak. Ada otak lembu, otak kambing, otak kucing, otak unta. Semua ada. Semua ada. Semua ada. Tapi Allah bagi kita akal yang tidak ada pada haiwan. Kalau ni kira cerdik, binatang pun cerdik sebab dia ada otak. Cerdik. Ada otak. Monyet boleh bergayut, cerdik dia, cerdik. Kita kalau bergayut, boleh jatuh. Boleh jatuh. Sembang-sembang pagi hari ni, Quote of the day bersama dengan Tok. Bersama dengan Haji Mat. Haji Mat Atok dari Kota Baru. Sama-sama tajuk kita hari ini, biarlah setiap masa sebelum bercakap, buka otak dulu. Sebelum buka mulut, buka minda dulu, buka otak dulu. Ini penting. Kepada siapa kita nak bercakap, dengan siapa kita bercakap, itu semua penting. Semua penting. Kalau cara Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah, ibu syurga, cara dia ialah dia tidak akan bercakap selagi Rasulullah tidak bercakap. Itu cara dia. Cara dia. Dia tidak akan buka mulut selagi Rasulullah tidak buka mulut. Allah, hebatnya ibu syurga ni. Bonda kita, bonda syurga tidak akan bercakap selagi Rasulullah tidak bercakap. Apalagi meninggi suara, jauh sama sekali. Air saya ada atas meja ke? Lupa ambil air pula. Buka minda. Berfikir dulu sebelum bercakap. Caranya mudah saja, tetapi jarang orang yang mengamalkannya. Quote of the day bersama dengan Tok ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Buka minda dulu. Buka fikir dulu sebelum bercakap. Kalau di dalam meeting, kalau nak meeting ada agendanya, agenda ada agenda.
Tapi sebelum bincang agenda itu, ada benda yang kita intronya apa dia? Intronya apa dia? Itu yang penting. Itu yang penting. Terima kasih. Terima kasih nenek kau bawa air. Sama-sama pagi hari ini, ramai yang pandai bercakap tetapi tidak pandai nak berfikir sebelum bercakap. Hari ini tak ada 7E, tak ada Scoop. Tak ada dua barang. Sama-sama pagi hari ini, orang bijaksana meletakkan lidahnya. Wow. Orang bijaksana meletakkan lidahnya di belakang hati. Sebelum berkata-kata, mereka akan berfikir dahulu. Itu orang bijaksana. Kita lah. Anda semualah orang bijaksana. Open your mind first before you open your mouth. Open your mind first before you open your mouth. Itulah kata-kata hebat quote of the day hari ini, yang boleh jadi pegangan kepada kita, yang boleh jadi amalan kepada kita. Sembang-sembang pagi, berfikir sebelum berkata-kata. Berfikir sebelum berkata-kata. Nabi Muhammad SAW ada berkata, jangan kamu bercakap dengan perkataan yang esoknya kerana akan menyesal kelak. Jangan kamu bercakap dengan perkataan yang esoknya kamu akan menyesal kelak. Seronok dengan hadis ini. Seronok dengan hadis ini. Tinggalkan debat, miskum engkau benar. Ini soal debat pula. Sebelum kita pergi debat, kita fikir dulu. Berfikir sebelum menulis. Berfikir sebelum menulis. Berfikir sebelum posting. Sebelum buat konten, fikir dulu. Fikir baik buruk, dosa pahala. Kena fikir. Jangan fikir, ini kalau buat konten macam ni mesti ramai orang view. View tak view. Kalau benda tu dosa, habislah kau. Habislah kau sampai bila? Sampai bila? View tak view. Kau kena juga. Kena jaga. Kena jaga. Bismillah. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Tok. Ramai yang pandai bercakap tetapi tidak pandai nak berfikir sebelum bercakap. Apa tu? Wow, gaduh lah tu, beradik tu. Okey, sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. Subscribe goal. Subscription goal. A live goal. Live goal. Banyak sangat ni. Banyak sangat. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Berfikirlah dulu sebelum bercakap. Sebelum itu, sebelum kita meneruskan bual bicara kita pagi ini, kita nak bincang sedikit mengenai tokoh. Kita ambil sirah sikit sebagai pegangan kita, iaitu Muaz bin Jabal. Siapa Muaz bin Jabal? Sahabat Rasulullah. Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal? Yang lebih mengerti di antara umatku tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Inilah ahli syurga, Muaz bin Jabal. Ya Allah, hebatnya Muaz bin Jabal. Yang lebih mengerti antara umatku. Kalau umat dia semua, bukan sahabatku, umatku. Rasulullah kata umatku, termasuk kita lah. Umatku, yang lebih mengerti dalam kalangan umatku tentang halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Hebat ahli syurga. Hebat. Maknanya awal amal ma'ruf nahi mungkar itu yang difahami sepenuhnya oleh Muaz bin Jabal. Apa kata lagi Rasulullah? Muaz bin Jabal adalah kepala ulama pada hari kiamat. Muaz bin Jabal ini adalah kepala ulama, ketua ulama, panglima ulama, presiden ulama sedunia. Bila di akhirat nanti. Allahu akbar. Muaz bin Jabal. Kata lagi,
Pesan lagi Rasulullah kepada Muaz, wahai Muaz. Wahai Muaz. Ini ada buku. Jauhilah hidup mewah. Pesan Rasulullah kepada Muaz. Jauhilah hidup mewah, kerana hamba Allah yang disukai Allah ialah seorang yang tidak suka hidup mewah. Tidak suka hidup mewah. Bukan kaya, kaya lain. Hidup dia sederhana. Hidup, cara hidup. Macam Rasulullah. Rasulullah harta banyak, tapi hidup dia tidak mewah. Muaz bin Jabal, jauhilah hidup mewah. Mereka ini banyak harta, tapi dia infak, dia bersedekah. Dapat infak, bersedekah. Kita dah dapat simpan. Kau lah. dapat simpan menabung. Ini aku punya. Wallahu Akbar. Premium football. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Premium football. Nama baru ke? Premium football. Menarik nama tu. Atuk musim ni tak follow EPL sebab Liverpool masuk gua. Tengok musim depan lah. Follow juga, tengok. Tapi kesian Arsenal. Arsenal dah bertukar lumus, berada ranking nombor 1. Lastly, dilintas pula oleh Manchester City, MC. Allah, kesian Arsenal. Atuk tahu tak Habib Ali Umar datang Malaysia? Atuk tak tahu. Salam tu. Waalaikumsalam wan. Ya. Alhamdulillah tu. Sehat. Itu semua keturunan cucu cicit Rasulullah. Apa pesan lagi Rasulullah kepada kita mengenai Muaz bin Jabal, iaitu satu-satunya sebab tersebar dalam agama Islam di seluruh semenanjung tanah Arab di zaman Rasulullah ialah sebahagiannya kerana adanya usaha-usaha gigih serta ikhlas para mubalik. Jangan perkecilkan mubalik. Mubalik ke tabligh ke, mereka inilah penyebar sebenarnya. Tak kala Rasulullah telah mempunyai ramai pengikut di zaman awal perjuangannya untuk menegakkan agama Islam, baginda juga telah menugaskan beberapa orang tokoh sahabat untuk mengajar serta mengembangkan agama Islam kepada para pengikutnya yang baru dan kepada mereka yang belum lagi mendengar seruan Islam. Itulah tugas Muaz bin Jabal. Sedikit mengenai Muaz bin Jabal. Hebat Muaz bin Jabal. Di antara yang paling agung. Tapi kalau kamu tidak mendapatinya dalam sunnah Rasul, bagaimana pula? Muaz menjawab, saya akan istijtihad dengan pendapat saya. Hebat Rasulullah. Muaz bin Jabal, apakah kamu akan mengambil hukum? Ini dalam soalan kaedah mengambil hukum. Muaz bin Jabal, seorang ketua ulama yang besar, iaitu jika kamu mengambil hukum dalam satu persoalan antara manusia, Muaz menjawab, pertama dengan menggunakan kitabullah, Al-Quran. Nabi SAW bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatinya dalam kitab Allah, Muaz menjawab, saya akan mengambil hukum daripada sunnah. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, tapi kalau kamu tidak mendapatinya dalam sunnah dan Al-Quran, bagaimana pula? Muaz menjawab, saya akan beristijtihad dengan pendapat saya. Mendengar jawapan Muaz itu, Rasulullah lantas bersabda, segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah terhadap apa yang dipersetujui oleh Rasulullah. Sebab itulah Muaz bin Jabal adalah kepala ulama pada hari akhirat. Itu sedikit sirah mengenai Muaz bin Jabal. Untuk renungan kita. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Berfikir dulu sebelum buka mulut. Setiap hari kita akan cuba bicara mengenai sedikit sirah sahabat. Ya Wan, apa pendapat Tok tentang pandangan mengatakan LGBT ialah orang sakit mental? Sakit mental LGBT. Pada Tok LGBT tu kalau macam tu zaman Nabi Nuh dulu sakit mental lah belaka. Tak ada, itu golongan haram. Golongan haram. Dia tak sakit mental pun, dia boleh berfikir dengan barang. Cuma pilihan dia untuk bergelumang dengan LGBT. LGBT.
Sakit mental apa? Dia kerja, dia bawa kereta, dia boleh berbahas, dia boleh semua. Orang sakit mental bukan macam tu. Kan? Pandai pula bertekak, berbincang, berbahas. Cuma dia berpegang kepada LGBT. Nabi Lut, main belakang punya. Itulah cerita dia. Fikirkan perasaan orang lain sebelum mengeluarkan kata-kata. Ini juga harus berhati-hati sesuai dengan tajuk kita hari ini. Berfikir dulu baru bercakap. Buka otak dulu baru buka mulut. Tajuk kita hari ini. Buka otak dulu. Betul tu. Betul. Sama dengan kita. Wan. Orang gila dia tak pandai apa-apa, cakap pun berapu. Itu orang gila. Kemudian kalau kita tengok dia ambil air daripada perigi, dia guna raga. Dia bukan guna baldi, guna raga, kan? Ataupun kalau kita kata nak test orang tu gila dia dah sembuh atau tidak, kita cuba pancarkan torchlight waktu malam, kan? Pancarkan torchlight ke atas, dia nampak macam tiang. Kita kata okey, kau pergi panjat tiang tu. Boleh? Orang gila kata, boleh, tapi kau jangan matikan switch lampu. Dia boleh jawab. Itu gila betul. Jadi kita pancarkan torchlight ke atas, dia nampak macam tiang. Sekali doktor kata, okey, kau pergi panjat. Boleh doktor, senang je ni. Tetapi doktor jangan matikan lampu, nanti jatuh saya. Pandai dia fikir. Pandai dia fikir. Itulah Wan. Wan. Sama-sama pagi hari ini. Memang speak, before you speak, let your word pass through. Sama-sama pagi ini, quote of the day bersama dengan Atok. Sebelum kita bercakap, dengar dulu. Sebelum kita bertindak, fikir dulu. Sebelum kita mengkritik, sabar dulu. Sebelum kita mendoakan orang, maafkan dulu. Sebelum kita berputus asa, cuba dulu. Itu di antara kata-kata quote of the day yang menarik hari ini, yang berkaitan dengan fikir dulu sebelum bercakap. Kadang-kadang tak semua orang boleh melupakan apa yang kita cakap. Seumpama paku yang terpahat di sepotong kayu, walaupun sudah tercabut, tapi kesannya masih kelihatan. Itu kena berhati-hati apabila kita bercakap. Quote of the day hari ini, sama-sama pagi bersama dengan tu. Sama pagi bersama dengan. Berfikir sebelum bercakap. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan yang esoknya kamu akan menyesal kelak. Itulah hadis. Kapsul Ramadan. Berfikir sebelum berkata-kata. Wow. Jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan, esoknya kamu akan menyesal kelak. Esok tu adalah begitu deep sekali meaning dia. Esok mungkin apabila kita akan menyesal di alam barzah, di alam kubur, mungkin juga, atau mungkin betul-betul esok kita menyesal. Jadi jangan sampai kita menyesal mengeluarkan perkataan-perkataan. Jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan yang esoknya kamu akan menyesal kelak. Jaga mulut. Jaga mulut. Apabila sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa wanita ramai dalam neraka? Allahu Akbar. Apabila berlaku Isra' dan Mi'raj, Allah membuka pintu neraka, maka dilihat terkejut. Rasulullah melihat ramainya wanita dalam neraka. Oi kaum Hawa, dengarlah, ramainya wanita dalam neraka. Allahu Akbar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa apa? Sebab apakah wanita itu ramai masuk dalam neraka? Rasulullah kata, kerana dua. Satu, mulut atas. Yang kedua, tak jaga kemaluan. Dua saja. Mulut atas kenapa? Mulut atas kalau ada suami cakap kasar dengan suami, menyakitkan hati suami, menyakitkan hati orang tua, menyakitkan hati adik-beradik, menyakitkan hati jiran, menyakitkan hati kawan. Kerja dia tak ada lain, sakit hati orang je. Itulah ciri-ciri one way ticket to the hell. Kena jaga. Kena jaga. Dan tak jaga kemaluan pula. Tak jaga kemaluan pula ialah apabila dia melakukan curang,
walaupun sudah ada suami. Itu ciri-cirinya. Sebab itu wanita cukup mudah masuk syurga. Tak payah solat sunat, tak payah puasa sunat, tak payah sedekah, tak payah pergi haji, tak payah. Cukuplah dengan solat 5 waktu yang sempurna. 1. Cukuplah dengan puasa yang sempurna. 2. Jaga akhlak. Jaga akhlak. 3. Dan patuh kepada suami. 4. Hanya 4 perkara. Laki-laki tak boleh. Patuh kepada isteri tak masuk. Tak masuk. Itu bukan patuh, bro. Itu tanggungjawab. Ya Wan. Terlajak kenderaan boleh undur. Terlajak kata cepat-cepatlah mohon ampun. Benar sekali. Mohon ampun dan maaf. Sebab dosa kita dengan manusia tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita sama manusia mesti minta ampun dengan manusia itu. Mesti minta maaf. So macam mana tu? Kalau saya minta maaf, dia lempang saya, nanti dia tembak saya. Tak berani saya. Kalau tak berani, sampai bila-bila lah. Sampai ke hari kiamat nanti. Kau akan bertemu. So macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Di akhirat nanti, apabila dipanggil, diambil, maka dibicara, betul tak kau telah menyakiti, atau kau telah menipu, atau telah buat sesuatu kepada orang Siona ni? Betul. Maka bayarannya pahala kita diambil, dibayar kepada orang itu. Kalau pahala banyak tak apa. Kalau pahala tak banyak, neraka lah kita. Tak pasal-pasal kan. Kalau pahala banyak. Kalau tak ada pahala macam mana tu? Adakah dia ambil ke dosa? Tidak. Kalau kau dah tak ada pahala dah. Tak ada. Dah di dunia ni kau tak solat lah apalah kan. Tak ada pahala. Maka dosa dia tu diambil, diberi kepada kau. Jadi dia tak pasal-pasal boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab dosa ambil kepada kau. Dan kau makin dalam neraka. Sebab itu dosa dengan manusia ni pelik. Orang yang kena fitnah, dia tak buat. Siapa yang naya? Orang yang memfitnah tu nayanya. Sebab dia kena bayar ganti rugi. Orang yang kena fitnah, dia tak naya. Dia akan menerima ganjaran. Sama ada pahala orang itu, ataupun dosa dia diberi kepada orang itu. So siapa yang untung? Ya Gigi. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Salam sejahtera geng. Duha. Yes, duha, waktu duha. Sembang sama pagi hari ini waktu duha. Lama tak bersiaran. Itulah, lama tak bersiaran dengan Gigi. Terima kasih Gigi. Masih ada kelapangan. Buat pakej haji pun orang sanggup menipu. Allahu Akbar. Pakej haji menipu sebab duit lah tu. Duit masjid, tabung dalam masjid. Yang pergi korek tabung masjid tu dalam masjid. Dalam masjid. Ya nalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tok Haji Mat. Lama tak dapat live, lama tak join live. Sihat tu? Sihat, terima kasih. Atuk harap Nurailah juga sihat, semoga diberi rahmat, diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa sihat, segar bugar, insya-Allah. Sembang-sembang pagi hari ini, berfikir dulu sebelum buka mulut. Berfikir dulu. Fikir apa yang nak diucapkan, itu yang penting. Fikir apa yang nak diucapkan. Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan, melainkan aku bersiapkan untuk hal itu. Jawabnya untuk nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita melakukan satu perkataan, tidak kita melakukan satu perbuatan, kecuali kita sudah bersedia untuk dijawab di hadapan Rabbul Jalil. Setiap perkataan akan disoal, ditanya, dijawab. Setiap perbuatan akan disoal, ditanya, dijawab. Bukan free. Nothing free. Setuju tu? Sebelum type, kena fikir dulu, baru type. Benar sekali Gigi. Type ke, tulis ke, kata ke, itulah. Kena fikir dulu. Sembang-sembang pagi bersama dengan tu. Berfikirlah sebelum bercakap. Setelah menyakiti hati seseorang, barangkali setelah menyakiti hati seorang, barangkali kau masih bisa tersenyum. Namun ketahuilah, senyumanmu itu tak akan bertahan lama dan bisa berubah menjadi tangisan pilu penyesalan. Ketika orang kau zalimi itu mulai mengangkat tangannya dan mengadu nasibnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Doa orang yang dizalimi, tidak ada hijab, akan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan menzalimi. Termasuk juga jangan menzalimi binatang. Jangan. Jangan menzalimi manusia ataupun haiwan. Bahkan pokok pun tak boleh dipatah-patahkan dengan tanpa sebab. Ya Wan, takut berucap perkara benar, salah tak tu? Takut berucap perkara yang benar, salah tak tu? Takut berucap perkataan yang benar. Kalau kita fikir benda itu benar, sudah difikirkan, maka kita kena mengeluarkan kata-kata yang benar itu. Kalau tidak, kita akan tertanggung di akhirat nanti. Akan ditanya, kenapa kau tak tegur dia? Saya takut. Okey, kenapa kau tegur dia? Saya tak berani. Macam tu. Perkara benar mesti dinyatakan. Correction mesti dibuat. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini. Berhati-hati dalam soal bual bicara. Sebab tu Rasulullah dia tidak bual kosong. Dia tidak ada membawang satu pasal ni, tak ada. Tak ada. Rasulullah dia very straightforward kepada point-point. Dan tutur kata Rasulullah sentiasa dipantau oleh Jibril. Kata-kata Rasulullah disusun dan diatur oleh Jibril. Sebab setiap perkataan Rasulullah adalah sunnah. Jalan, the way of life ialah sunnah. Jalan Rasulullah. Sebab itu perkataan, perbuatan, perakuan dibuat oleh Rasulullah ialah semuanya ketentuan daripada Jibril alaihissalam. Jadi apa-apa dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah yang terbaik. Dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Jibril. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya seseorang terkadang berbicara dengan kata-kata yang dia sangkakan tidak mengapa, lalu tanpa diduga dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itulah, berhati-hati apabila bercakap, kerana kata-kata dengan satu perkataan boleh masuk dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. 70 tahun. Kita 4 jam. Kita 40 minit daripada naik flight di Kota Baru Kuala Lumpur pun itu dah 400 km, baru 40 minit. Ini 700 tahun. Allahu Akbar. Umur pun tak sampai macam tu. Allahu Akbar. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan tu. Sebenarnya biasa kita break dengan membaca surah Al-Fatihah, dan sama-sama kita baca semua rakan-rakan yang sedang mengikuti program tu. Dan kita niat pahala Al-Fatihah itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala Al-Fatihah itu disampaikan kepada para keluarga Rasulullah, pada sahabat Rasulullah, pada rakan-rakan Rasulullah, pada muslimat Rasul, dan juga kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah pergi, kepada diri kita, kepada isteri, suami, rakan-rakan, sahabat, anak cucu, menantu kita walau di mana berada. Kepada rakan-rakan Quote of the Day walau di mana anda berada, di Indonesia, di Filipina, di India, Bangladesh, Singapura, Brunei, Thailand, ataupun khususnya yang berada di seluruh negara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Insya-Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah membukit janji. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan surat azan dan sembahyang yang akan dirikan, letaklah tempat tertinggi dan mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak pernah melupai janji. Amin. Amin. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini, berfikir dahulu sebelum bercakap. Berfikir dahulu sebelum bercakap. Perkataan yang baik atau buruk meninggalkan kesan yang mendalam. Berhati-hati dengan perkataan yang anda gunakan. Perkataan baik ataupun buruk, kesannya cukup mendalam.
berhati-hati kita menggunakannya. Sebab itulah pepatah Arab mengatakan perkataan itu lebih tajam, kata-kata itu lebih tajam daripada mata pedang. Dia boleh membunuh, bisa boleh menghancurkan. Itulah tajamnya kata-kata. Berhati-hatilah. Hanya dengan satu perkataan mampu membuat seseorang itu bahagia ataupun membuatkan seseorang itu derita. Fikir dulu sebelum berkata. Amin. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Sembang-sembang hari ini ialah buka minda dulu, buka fikiran dulu, baru buka mulut. Baru buka mulut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu kaedah berkomunikasi dalam Islam. Orang yang beriman dunia dan akhirat, kaedah berkomunikasinya hanya berkata-kata yang baik ataupun kita diam. Tidak termasuk berkata-kata yang tak baik ataupun kita tak pasti, kita diam je. Wallahualam, aku tak tahu. Cakap macam tu. Itu kaedah dalam Islam. Maka kita akan selamat. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Hebat kan? Jadi apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti, sebelum kita membuat perakuan, jangan kata, oh aku tahulah benda ni. Kalau kita tak tahu, jangan kata. Bahaya bro. Bahaya. Akan dijawab di pada mahsyar nanti. Bukan setakat dunia saja. Akan dipersoalkan di pada mahsyar nanti. Itu penting. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Ya, kita pakai dulu kasturi duha. Atuk belum pakai kasturi duha hari ini. Kita guna kasturi duha dulu. Calik di belakang telinga. Wow, wanginya. Kasturi duha. Kasturi duha. Inilah kasturi duha, produk keluaran Atuk. Wangian kasturi, wangian yang digemari dan disukai oleh Allah. Ini spray bukan bau. Spray, bukan bau. Cantik. Ini untuk lelaki, kasturi duha, dan kasturi Maryam adalah untuk wanita. Untuk wanita. Kalau nak beli, boleh buka beg kuning. Boleh buka beg kuning, buat tempahan. Buat tempahan. Kalau beli direct dengan Atok, yang kasturi duha RM29. Dan kasturi Maryam RM39. Tapi kalau beli direct dengan TikTok, kedai Atok di TikTok ni, kedai Atok di TikTok ni, tekan kuning itu murah harga dia. TikTok suruh bagi diskaun, tak apalah. Sebab kedai pun dia bagi free je. Di samping kita bertazkirah, di samping kita memeriahkan taman-taman syurga, kita juga bermuamalat, berniaga. Dan kalau dapat hasil, sama-sama kita mati redha. Dan apa yang penting ialah menggunakan kasturi duha sebagai bahan sedekah. Boleh sedekah, letak di masjid. Letak di masjid sedekah. Sedekah jariah. Setiap orang makmum, setiap orang yang nak pergi solat di masjid, dia kenakan sikit, dan dia terus pergi solat. Bayangkan, wangi yang dia pakai dengan perfume kita itu, kasturi duha kita itu, dia pergi solat. Allahu Akbar. Wangi dengan dia pergi solat. Itu. Wangi dengan dia pergi solat. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi, sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik ataupun diam. Diam. Jangan bercakap. Jangan berkata-kata. Hati-hati bila mengeluarkan perkataan. Sama ada dengan siapa, dengan siapa, bila, di mana dan sebagainya. Kerana esok lusa Allah akan uji apa yang keluar dari kata-katamu. Kadang-kadang kata-kata kita itu akan datang kepada kita kembali. Ada juga begitu. Esok lusa Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Perkataan yang baik atau buruk meninggalkan kesan yang mendalam. Berhati-hati dengan perkataan yang anda gunakan. Berhati-hati. Berhati-hati dengan perkataan yang gunakan. Quote of the day bersama dengan Atok hari ini. Banyak kata-kata indah yang kita boleh kongsi hari ini.
Siapakah orang yang baik? Seorang Muslim, iaitu orang yang baik adalah orang yang tangan dan lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Tangan dan lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Itulah orang baik. Sembang-sembang pagi hari ini, siapa orang baik? Biasakan menjaga lisan dan tulisan kita, perilaku kita, perkataan kita. Jaga. Sesungguhnya lisan dan tulisan merupakan cermin kepribadian dan apa yang anda lihat kita, yang ada di hati kita. Maknanya tulisan dan perkataan itu adalah cermin apa yang ada di hati. Ya Gigi tu, saya keluar dulu, silakan buat kerja sikit, nanti sempat saya masuk balik. Okey, terima kasih banyak Gigi, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selalu doa macam tu. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Lepas ni. After this. Sesungguhnya lisan dan tulisan merupakan cerminan kepribadian dan apa yang ada di hati kita. Jika keluar baik, maka itulah cermin baiknya pribadi kita, hati kita. Demikianlah juga sebaliknya. Jika keluar yang tak baik, maka tak baik. Saya selalu bagi tazkirah pada isteri dan anak-anak cantik. Itu tanggungjawab. Wajib tu. Tazkirah pada isteri dan anak-anak, tanggungjawab dan wajib. Atuk duk buat bicara di sini pun, nenek kau ada dengar. Kadang-kadang dia dengar lah. Dia selalu dengar. Dia kadang-kadang, kalau dia kata dah lewat ni, quote of the day bila nak start, dia tolong ingatkan. Mana dia telah ambil ingatan. Anak-anak juga begitu. Begitu semuanya mendengar. Dan Atuk telah uploadkan dalam YouTube kan. Siapa yang belum subscribe Haji Mak Atuk di YouTube, tolong subscribe kan. Dan juga siapa yang nakkan notification supaya apabila Atuk live keluar notis kat TikTok, kena follow lah. Follow Atuk di TikTok dan subscribe YouTube Atuk. Subscribe dan masukkan notification sekali. Setiap kali Atuk selesai sahaja quote of the day bersama dengan Atuk ini, Atuk akan upload. Atuk akan upload di YouTube. Jadi bolehlah dengar di sana. Jadi kalau siapa yang terlepas, macam Gigi tadi, mungkin dia datang sekejap, dia terpaksa buat kerja. Jadi kalau dia dengar lagi selepas itu, dia terus pergi kepada YouTube. Atuk akan letakkan tajuk kita hari ini. Iaitu tajuk hari ini ialah berfikir dahulu sebelum berkata-kata. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Bersama dengan Atuk hari ini, jangan kata. Berbicara kecuali yang baik-baik. Ini juga penting. Tapi kadang-kadang orang ni mulut dia tak boleh tak bicara. Kena bicara sokmo. Kena bicara sokmo. Tak boleh tak bicara. Kena bicara sokmo. Allahu Akbar. Semangatlah berusaha untuk tidak berbicara kecuali bercakap yang baik. Kita tanamkan semangat dalam hati kita, dalam minda kita. Aku tidak akan berbicara kecuali benda yang baik. Kena tanam. Senyum sajalah. Just smile. Just smile. Senyum sokmo dia buat ni. Tapi senyap, tak berkata-kata. Kita senyum juga. Jangan kata pula, aku tak akan bercakap perkara karut-marut ni. Tak payahlah kata macam tu. Tak payah. Berbicara yang baik-baik, menguatkan imanmu, lebih menjaga lisanmu dan lebih membuatmu berwibawa di hadapan saudara-saudaramu. Orang yang kurang bercakap, dia lebih berwibawa. Orang yang banyak bercakap, sudah tentu ada bohongnya. Nak tunjuk dia hebat. Hebat. Banyak bohongnya. Bohong pula, senyum memanjang, kuat lagi nak mengkalkan hujah yang dia berbohong. Allahu Akbar. Manusia munafik. Nauzubillah min zalik. Itulah yang menakutkan kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Ya Wan, saya selalu memperingatkan kepada isteri dan anak-anak tentang aurat dan bacaan solat. Tentang aurat bacaan, itu asas yang paling baik. Asas yang paling baik. Dan satu lagi yang boleh hasil daripada tazkirah duha pagi ini ialah jaga mulut. Kalau kita tak pasti, jangan bercakap. Jangan bercakap. Ada apa-apa, tanya direct kepada orang berkenaan.
Jangan cakap di belakang. Jangan berfitnah orang. Berat tu. Berat tu. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dalam surah Isra ayat 7. Itu ayat Quran tu. Ayat Quran tu. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu buat jahat, berarti maka itu kejahatan bagi dirimu sendiri. Kita buat jahat pada orang, itu jahat untuk kita. Kita buat baik kepada orang, bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kita solat. Solat kita bukan untuk Allah, bukan. Allah tak perlu solat. Tapi solat itu untuk kita. Solat itu untuk kita. Jadi kita kena harus faham. Dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedekah. Bukan untuk kita. Bukan untuk orang itu. Aku sedekah untuk masjid ni dibangunkan. Bukan. Itu bukan caranya. Aku sedekah sama ada ke masjid kepada seorang ialah lillahi ta'ala. Kerana Allah suruh sedekah. Kalau tidak, aku tak akan sedekah kalau Allah tak suruh sedekah. Itu pegangan kita. Jangan tengok, Allah kesiannya dia ni. Ambillah RM5. Kenapa kau bagi? Kesian. Tak dapat pahala. Kenapa kau bagi? Lillahi ta'ala. Aku sedekah. Kena bagi tahu macam tu. Kita bagi sesuatu, buat sesuatu, kata sesuatu lillah. Bukan kerana benda lain. Bukan kerana dunia. Bukan. Ini ramai orang tak faham ni. Apa ni orang fakir, miskin datang ke rumah, Assalamualaikum, minta sedekah, ada apa-apa ke? Allah kesiannya, ambillah RM10. Ambil RM10. Kenapa kau bagi? Kesian tengok dia. Tak dapat pahala. Duit habis. Tapi kalau kata Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, murahkan rezeki si fulan ini yang datang ke rumahku. Murahkan rezeki kepadanya, ya Allah. Inilah sumbanganku, infakku, sedekahku kepada si fulan ini. Sebanyak yang tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kata. Kita buat apa pun kena kata kerana Allah. Sebab itu kena bermula dengan bismillah dan berakhir dengan alhamdulillah. Kerana Allah. Lillah ta'ala. Kerana Allah. Tidak ada kerana lain. Ini penting. Itu penting kepada kita. Dari segi pendidikan. Sembang-sembang pagi hari ini. Sembang-sembang pagi. Jangan sampai kita lebih sering memikirkan perkaraan yang buruk orang ke kita daripada memikirkan perkataan buruk kita kepada orang. Fikiran kita, perkataan kita. Jangan duk fikir buruk orang kepada kita, tapi fikir buruk kita kepada orang. Itu yang lebih utama. Ya Wan, saya takut tu, jika di akhirat nanti harta menjadi fitnah atas saya tu. Itu yang paling menakutkan. Paling menakutkan. Kita nak harta menjadi sumbangan pahala kita di akhirat nanti. Sebagaimana diamalkan oleh Saidina Uthman, jutawan kaya raya sampai sekarang. Harta Saidina Uthman masih ada di Arab Saudi. Masih ada wakaf Saidina Uthman. Masih ditakbir oleh kerajaan Arab Saudi berbilion. Bukan sikit harta Saidina Uthman. Walaupun 1400 tahun telah meninggal. Sebab apa? Sebab dia sedekah. Keturunan dia dah jauh dah. Keturunan dia sendiri pun tak tahu dah. Harta tu Tok Ki dia. Itu besarnya kita bersedekah. Kita bersedekah, Wan. Sedekah itu akan hidup sehingga ke hari kiamat. Seperti Abdurrahman bin Auf juga bersedekah, banyak infak, semakin banyak harta dia bersedekah. Semua isteri-isteri Rasulullah, apabila Rasulullah wafat, 9 isterinya yang janda itu dijaga oleh Abdurrahman bin Auf. Dijaga, makan, minum, tidur, semuanya dijaga. Sebab isteri Rasulullah tidak dibenar kahwin lagi, kahwin lain apabila menjadi isteri Rasulullah. Itu hukumnya. Itu hukumnya. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan tu. Berfikir dulu. Berfikir dulu sebelum berkata-kata. Buka otak dulu. Buka pintu minda dulu. Baru buka mulut. Baru buka mulut. Fikir akibat sebelum berbicara. Fikir akibat. Kalau aku kata ni, apa akibatnya? Itu yang penting. Kalau aku kata macam ni, apa akibatnya? Kalau aku diam, apa akibatnya? Kalau aku lari, apa akibatnya? Lebih selamat aku lari. Lari. Atau lebih selamat diam? Diam. Diam je lah.
Lebih selamat berkata-kata. Kalau aku berkata-kata, boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Hai kawan, jom kita pergi solat. Beritahu. Janganlah engkau mengatakan sebuah ucapan yang besok engkau akan mencari alasan untuk membenarkannya. Jangan. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Allahu Akbar. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Quote of the day bersama dengan Atok hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atok Haji Mat Atok TV di YouTube. Haji Mat Atok, Haji Mat Atok Quote of the day, Haji Mat. Follow di TikTok. TikTok Atok. IG pun ada. Twitter pun ada, Haji Mat 5. Boleh follow di sana. Hati-hati. Hati-hati anda terhadap lidah anda. Biasa menjaga lisan dan tulisan. Lisanmu menentukan nasibmu. Allahu Akbar. Lisanmu menentukan nasibmu. Wahai lisan, ucapkanlah yang baik-baik. Wahai lisan, ucapkanlah yang baik-baik. Nescaya kamu akan beruntung. Berhentilah dari mengucap yang buruk-buruk. Nescaya kamu akan selamat sebelum menyesal. Berhati-hati dengan berkata-kata yang buruk. Sehingga membolehkan kamu akan menyesal. Quote of the day bersama Atok hari ini. Di antara ibadah yang paling agung adalah menahan diri dari menyakiti hati orang lain. Itu ibadah yang paling agung. Baik dengan tangan ataupun lisan. Ibadah yang paling agung ialah jaga lidah, jaga perbuatan, tidak menyakiti orang lain. Sebab itu apabila Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang baik?" Orang baik ialah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Orang yang membantu orang lain, orang yang menyelesaikan masalah orang lain. Itu yang penting, yang penting kepada kita. Jangan lakukan fitnah. Na'udzubillah min zalik. Memberi signal negatif kepada orang berdasarkan emosi yang palsu, yang dapat mempengaruhi reputasi seseorang. Itulah fitnah. Kita memberi satu gambaran yang boleh merosakkan reputasi seseorang, yang tidak berlandaskan kepada fakta yang sahih. Itulah fitnah. Maka ghibah pula ialah membicara keburukan seseorang yang tidak ia suka berdasarkan fakta agar didengar oleh orang lain. Itu ghibah. Memang fakta kita tahu, dia sodomi, dia judi, dia jahat, dia menara, tapi dia tak suka bicara depan orang lain. Itu ghibah memang. Jaga lisanmu. Orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat hendaknya berkata yang baik atau lebih baik diam. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Quote of the day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atok. Kata-kata baik, kata-kata pujangga. Sabarlah untukmu yang pernah difitnah dan hina. Tadi kita bicara mengenai orang yang memfitnah. Memfitnah ni mengkhabarkan sesuatu yang tanpa fakta. Dengar saja terus cakap, terus mengata. Dan ghibah ini ialah berfakta. Memang jelas, ada videonya. Kau juga melebarkan, mengata kepada orang lain, tapi dia tak suka. Dia tak suka. Itu ghibah. Jadi jagalah perkataan dan lisanmu, supaya kau tidak akan terjebak di api neraka. Dan fikiran, fikirkan akibatnya juga. Fikirkan akibat sebelum bicara. Sebelum bicara, fikirkan akibatnya. Apa akibat yang akan terjadi kepada kita. Jaga. Lisanmu akan menentukan nasibmu. Lisan akan menentukan nasib kita. Apa yang jadi? Jika sudah terjadi ghibah, maka akan rosaklah jalinan ukhuwah. Jika sudah jadi ghibah, jadi menyebarkan aib orang lain, maka rosaklah ukhuwah. Sabarlah. Sema-sema pagi hari ini, apakah Allah mencintaiku? Coba tanya, apakah Allah mencintai kita? Pertanyaan membuatku berusaha untuk berinteraksi. Ku coba membuka Al-Quran. Ku dapati Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ku lihat diriku.
Betapa sedikitnya kesabaranku. Ku dapati Allah menyertai orang-orang yang berjihad. Berjihad. Orang-orang yang berjihad. Ku lihat diriku amat lemah untuk melawan nafsu. Kurang sungguh untuk selalu mentaatinya. Aku lihat Allah menyertai orang-orang yang berbuat menjaga lisan. Apalagi teramat jauh diriku dari terjebak dengan dalam soal-soal yang khilaf. Itulah Quote of the Day bersama dengan Tok hari ini. Banyak lagi yang kita nak buat bicarakan, cukuplah untuk hari ini. Untuk ucap terima kasih banyak rakan-rakan daripada Indonesia, daripada Singapura, India, Bangladesh, Brunei, Filipina, Selatan Thailand, dan tak terkecuali daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Apa yang baik daripada Allah SWT. Semuanya daripada Allah, dan semoga apa yang Atuk sampaikan hari ini sebagai satu tazkirah pendek yang sikit sebanyak memberi pemahaman, pemikiran, membuka jalan baru, ihdinas siratal mustaqim, kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.